sangat berbeza daripada apa yang saya lalui nak menjadi seorang juruterbang. Lagi-lagi bila mulakan perniagaan sendiri yang tak ada pengalaman memasak, satu benda yang sangat mencabar. Tapi mak ayah saya pun dengan kawan-kawan bagi kata-kata semangat dan diorang selalu katakan banyak-banyakkan istiqamah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Hari ini 1 Januari 2021. Diharapkan anda semua, kita semua, hari ini bangun dengan satu semangat dan juga fasa yang baru dalam hidup kita untuk menulis muka surat pertama untuk 365 hari yang akan datang setelah kita menutup buku 366 hari semalam. 366 hari yang saya kira cukup getih, pelbagai suka duka yang kita dah bincangkan semalam di Wanita hari ini. Dan mungkin satu bonus juga pada hari ini kita mulakan 1 Januari kita pada hari Jumaat, hari yang penuh berkat, penuh rahmat. Kita panjatkan doa semoga tahun 2021 lebih bermakna, lebih baik buat kita semua. InsyaAllah. Apa azam awak? Azam saya semoga karier saya lebih baik dan saya tak boleh tak berharap dan berdoa supaya pandemik COVID-19 ni tamat. Itu sebenarnya saya harap dan saya dah berazam memperbaiki diri saya. InsyaAllah. Okey, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan dalam kalangan kita ni yang ada azam baharu ataupun azam ataupun impian tahun lalu yang dibawa KIV ke tahun ini, tahun 2021. Kita doakan setiap apa yang baik itu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Antara harapan saya pada hari ini 1 Januari daripada awak, sila buka pantun. Ya, okey. Tahun baru hari ini kita cuba nak kongsikan sesuatu yang baru. Kami nak jual pantun hari ini. Yang mana mungkin menarik. Ini juga dapat orang kata menggamit semula nostalgia lama kan. Kalau mungkin sebelum ni kita pergi majlis kahwin, majlis merisik, bertunang ada biasa dengar pantun. Tapi hari ini di Wanita hari ini kita nak bagi anda pantun dan anda boleh jawab pantun ini di Instagram dan juga Facebook kami kita WHI TV3. Okey. Kita jual sekarang. Kita jual sekarang. Silakan Fiza. Okey. Tahun baru menjelma lagi, mengatur azam, penuh semangat. Panjang umur, murah rezeki agar hidup mendapat rahmat. Saya tambah. Awal pagi pergi ke kedai mencari barang untuk bekalan. 2020 melabuhkan tirai, 2021 penuh harapan. InsyaAllah. Kami buka pantun ini untuk siaran 1 Januari Wanita hari ini. Tetapi apa yang kami nakkan daripada anda ke Facebook kami, ke Instagram kami, silakan dan sila beli pantun kami, jual pula pantun anda. InsyaAllah di penghujung nanti kami akan bacakan pantun anda yang menarik itu. Dan hari ini juga kami nak kongsikan kepada anda, kalau mungkin anda ada kelapangan waktu kan di rumah bersama dengan keluarga dan juga anak-anak anda, kan kadang-kadang kan kalau kita nak mengguna pakai laman sosial kita ni, kalau boleh kita gunakan dengan cara berfaedah dan juga bermanfaat. Mungkin ada sesuatu yang dapat kita jadikan inspirasi ataupun aspirasi kepada insan lain. Betul. Ini yang tular pilihan penerbit kita hari ini di TikTok, yang mana video ini bukan saya tu, bukan Farid. Okey. Yang mana video ini dikongsikan oleh seorang suami ni yang setiap kali isterinya pulang ke rumah Farid, dia akan setiap kali suaminya pulang ke rumah, isteri dia akan buat TikTok video dia menari nak hiburkan suami. Mungkin ini azam tahun baru untuk rumah tangga anda. Sama-sama kita saksikan. Silakan.
Okey, bila saya tengok itu, yang suami tu memang macam ni. Tapi yang saya perasan isteri dia memang bila suami dia balik dah tunggu dah kat bilik tu dengan dekat sudut yang sama kan. Suami aku balik nak buat apa pula ni Apa kan. maksud awak ni? Tak, pasal angle tu sama je. Suami dia masuk tukar baju, okey. tukar baju, Tapi tukar baju. kalau Farin pula kan? Balik kerja buat apa? Maksudnya apa Saya reaksi dah yang tergelak cuba nak sendiri dah. menggembirakan Elina? Tak, untuk isteri saya rasa berahsia tu dia je lah yang tahu. Tapi kalau saya memang lebih kurang macam tu, menari mungkin tak rasa begitu. Tapi Assalamualaikum, siapa dekat rumah? Mana anak ayah? Mana isteri tercinta? Kadang macam tu. Saya kadang suka menyekat macam tu je lah. Tapi saya kira kan Fatin Tapi tarian sebenarnya... saya tu rahsia lah. Okey. Tapi sebenarnya saya kira apa yang Fahrin lakukan dan juga apa yang kita kongsikan tadi tu sedikit sebanyak mungkin dapat dijadikan inspirasi oleh Betul. anda penonton-penonton. Kadang-kadang kan sekecil-kecil perkara yang kita lakukan secara kita tak sedar, kita juga dapat menggembirakan orang lain. Kadang-kadang orang perempuan ni mudah aja Farin. Okey. Kalau suami cakap pada isteri nak pergi kerja setelah lama tak cakap kan, sampai tempat kerja nanti teks. Betul. Dah makan ke sayang? Bawa kereta elok-elok. Itu perkara-perkara yang mungkin kadang-kala kita terlupa nak cakap, tapi perbuatan yang sekecil itu juga mungkin dapat menghidupkan hari individu tersebut. Itu mungkin juga salah satu daripada tips untuk memikat Fiza Sabjahan mungkin. Okey, tapi itulah kami ingin kongsikan, memberikan aura positif, memberikan sesuatu yang positif kepada anda pada hari ini. Tapi sebelum tu kan, saya lupa nak puji awak. Untuk tahun 2021 ni, hari Jumaat kita mulakan hari ini, kita nak ucapkan terima kasih juga hari ini kepada stylist kita Dina sebab sediakan baju kita yang cantik. Saya dah rasa macam pengantin juru hias kita, juru makeup kita Ida dan juga Cindy kan. Tapi awak ni saya tengok bersiap lebih-lebih ni macam nak pergi menikah. Macam aja. Macam Tapi sebenarnya ada orang lain yang nak menikah pada hari ini. Kita nak ucapkan tahniah dan semoganya segalanya dipermudahkan kepada adik kita ni, sahabat kita ni, Aida Jebat yang akan bernikah dengan pasangannya Nabil Mahir pada hari ini. Semoga rasa kasih, sayang, cinta yang ada pada hari ini akan kekal sampai ke akhir hayat nanti, insya-Allah. Okey, baiklah. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tahun 2021 ini permulaan baru kerana mungkin ramai juga dalam kalangan kita. Kalau kita lihat Fahrin, sepanjang minggu ini setiap topik yang kita bawakan, bagaimana kita nak kongsikan semangat dan juga aspirasi kepada anda penonton untuk terus bangkit daripada kegagalan ataupun apa saja yang terpaksa anda lalui sepanjang tahun 2020 ini. Dan bagaimana hari ini kita nak kongsikan topik ini bersama dengan tetamu kita yang mungkin akan memberi anda juga sedikit semangat bagaimana mereka ini bangkit dan terus maju untuk mendepani tahun 2021. Dan itulah juga yang akan memberikan semangat untuk kita hari ini 1 Januari 2021. Kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu ramai nak mengucapkan ucapan tahun baru kepada kita semua di Wanita Hari ini. Kita berehat seketika. Hai, Assalamualaikum. Saya Sherry Al-Haddad. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Woohoo! Woohoo! Semoga kita terus dijauhkan daripada pandemik COVID-19 ni. Semoga tahun 2021 lebih menyinar kepada semua orang. Saya doakan semoga rezeki anda semua setinggi gunung, tidak putus-putus. Semoga kita sihat tubuh badan dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Dan apa azam korang tahun ni? Sherry tak sabar nak kuluskan badan. Azam daripada tahun 1996. Diharapkan tahun 2021 ni berjaya. Jaya! Assalamualaikum, saya Islam. Saya nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penonton-penonton Wanita Hari ini. Hari ini, Wanita Hari ini. Tahun 2020 sudah pun melabuhkan tirainya. 366 hari yang membawa pelbagai pengalaman suka duka. 2020 merupakan tahun yang paling mencabar buat seluruh dunia. Penularan pandemik COVID-19 telah memperlihatkan senario dunia yang kurang baik dari segi faktor kesihatan dan ekonomi. Malaysia juga turut menerima tamparan yang sama. Antara Januari hingga November 2020, hampir 100,000 orang pekerja di Malaysia diberhentikan atas pelbagai faktor. Ia menyebabkan setiap individu yang terjejas mengalami kesukaran dalam meneruskan kehidupan, sehingga ada yang terpaksa tidur di dalam kereta selama beberapa bulan kerana tidak mampu menyewa rumah. Kebanyakannya terpaksa keluar dari zon keselesaan dengan berniaga secara atas talian.
menjadi penjaja atau menjadi penghantar makanan selepas kehilangan kerja. Dugaan yang terpaksa ditempuhi turut menjadi penyumbang kepada masalah kesihatan mental. Dengan penghasilan vaksin COVID-19, diharapkan dapat memutuskan rantaian COVID-19. 2021 akan menjadi permulaan baharu dalam kehidupan kita. Justru, adakah kita bersedia? Baik, terima kasih atas laporan ringkas sebentar saja tadi, tapi itu telah memberi gambaran imbasan kembali apa yang berlaku pada 2020 dan kita terus mengharapkan yang lebih baik dan terbaik untuk 2021 ini, Fiza. Sebab kalau kita lihat kan nombornya tu 2021, ada satu permulaan baharu di belakang tu. Semoga kita dapat bermula. Kalau mungkin sebelum ni ada dalam kalangan kita yang perniagaannya terpaksa ditutup, ataupun ada yang dibuang kerja, ataupun ada yang gajinya diberikan hanya separuh dan sebagainya. Mungkin ini juga permulaan baharu untuk kita buka lembaran baru kehidupan ini untuk kita jadi yang lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Okey, hari ini Farin, kita nak kongsikan topik ini dengan dua orang tetamu kita di studio. Baik, dan kita bersama dengan seorang usahawan wanita, Zailin Yusnita Abdul Jalil. Terima kasih bersama kita pada hari ini, dan juga sahabat kita Encik Fazli Yusof, penulis motivasi yang tak asing lagi bersama dengan wanita hari ini. Apa khabar kedua-duanya? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semangat baru nampaknya. InsyaAllah. Okey. Selamat tahun baru itu, insya-Allah. Okey, kita nak mulakan topik kita hari ini. Topik kita hari ini itu tentang 2021 permulaan baharu. Sebelum kita nak kongsikan tentang masalah ataupun apa saja yang ingin dikongsikan kepada penonton, kalau suka kiranya kalau kita nak tanyalah kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, kepada Cik Fazli dan juga Zailin, apa harapan ataupun azam untuk pembukaan tahun baru 2021 ini? Kita mulakan dengan Cik Fazli. Boleh? Silakan. Menarik sekali. Pertama saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga tahun ini tahun yang kita bangkit semula, ya, membina semula kehidupan ataupun kekal bertahan untuk kita melonjak semula. Itu pertamanya saya doakan semua. Kalau raya itu kita doa kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun anda berada dalam kebaikan. Amin. Tapi hari ini bukan raya, ya. Belum lagi. Ini satu permulaan yang menarik sebab kita sebab tahun baru dia ada planner baru setiap tahun. Jadi maksudnya setiap tahun ada buku baru. Apa sahaja yang berlaku tahun 2020, hari ini adalah satu gerbang baru untuk kita berfikir semula supaya petang nanti kita mulakan langkahnya. Kita ada 365 hari yang penuh makna dan warna, insya-Allah. Bagi Zailin sendiri, silakan. Okey, setelah seperti saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua, and setelah melalui tahun 2020 yang saya boleh katakan mencabar. So harapan saya untuk tahun 2021 ialah untuk saya berjaya mengekalkan perniagaan, berjaya membangkitkan perniagaan saya supaya saya boleh berkongsi rezeki dengan pekerja-pekerja saya, insya-Allah. Okey. Baik, Cik Fazli, kalau kita melihat tahun baru kali ini sangat berbeza setelah kita melalui sebuah tahun yang cukup mencabar dan cukup getir. Jadi bagi Cik Fazli sendiri dan juga mungkin boleh dikongsikan kepada penonton, bagaimana kita harus dan ingin melihat serta merancang untuk 2021 ini untuk mengatasi apa yang baru kita lalui tempoh hari? Menarik sekali. Pertama sekali, kita jangan terperangkap dengan negativiti. Sebab kalau dalam istilah psikologi dia ada satu istilah dia panggil resilient, iaitu kemampuan untuk bangkit semula. Kemampuan untuk selepas terduduk kita bangun, selepas tersembam kita melompat je. Sebab walaupun kita terduduk di tempat yang paling bawah, kita ada satu saja arah, iaitu bangun semula. Itu kelebihan orang yang jatuh ke bawah. Dia tak dah habis di atas lantai, tak ada lagi bawah, kan? Jadi walaupun anda terduduk di tahap yang paling bawah, anda sentiasa ada ruang untuk bangkit semula. Itu pertama. Dan apa yang menghalang orang untuk bangkit adalah ada 3P. Ini kajian oleh seorang psikologis yang kaji tentang positif psikologi, namanya Profesor Dr. Martin Seligman. Dia kata ada 3P yang boleh menyebabkan orang itu tidak boleh bangkit daripada cabaran. Yang pertama ialah dipanggil permanence. Permanence maksudnya menyangka semua yang masalah kita hadapi ini akan selama-lamanya. Dia kata habislah kita, inilah penutup dunia lah, apalah macam-macam lah. Baca teori itulah, teori inilah. Kan? Habislah, dia jiwa kacau lah. Permanence, menyangka masalah akan berkekalan. Yang kedua adalah pervasiveness. Pervasiveness adalah masalah tu kat situ je tapi kita habis tabur ke tempat lain. Masalah kat bisnes tapi menyangka
kesulitan bisnes, pada keluarga, pada semua. Kita orang kata apa? Pervasive ni maksudnya kita mencari kesalahan orang lain, mencari sebab yang lain. Kita menyelit pada orang, pada situasi, pada konteks, habis. Kita tabur benda tu setitik je, tapi macam itulah kerana kita menyangka nilai setitik. Jangan rosakkan sesebangan tu ya. Kita boleh buat benda lain. So tuan sekalian, itu pertama, pervasiveness. Dan yang ketiga adalah personalization. Benda tu bukannya personalize kan. Benda tu dekat buku je, benda tu dekat klien je, benda tu dekat buku ledger je, statement je kan. Ataupun dekat graf je, tapi kita take it personalize kan. Ia bukan personal, ia business. Ia bukan personal, ia adalah data. Jangan menganggap, benda tu berlaku, kita jangan menganggap benda tu personal. Sebaliknya kita perlu menganggap ia adalah satu rangsangan, satu stimulus untuk kita berfikir dan menjadi lebih baik, insyaAllah. Okey. Itu 3 P yang dikongsikan oleh Cik Fazli. Tapi ada satu P yang kita kena ingat juga. Apa tu, Fiza? Itu peristiwa. Peristiwa akan terus berlaku dalam kehidupan kita kan. Sama ada kita nak terus ingat dan kekal ataupun terus mundur ataupun kita akan bangkit. Ini yang kita nak tanyakan kepada Zailin sendiri tentang kisah di sepanjang tahun 2020 ini. Kata orang tak nak ingat langsung tahun 2020. Tapi ada orang pula, dia menjadikan setiap apa peristiwa yang berlaku itu sebagai batu loncatan, pemangkin semangat dan bagaimana cara untuk kita mencari ataupun menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Mungkin Zailin boleh kongsikan apa yang berlaku pada tahun 2020 dan bagaimana untuk memulakan tahun 2021 ini. Okey, saya dalam bidang perkahwinan di mana saya ada butik perkahwinan, saya ada ruang majlis perkahwinan. So daripada income kita tiap-tiap bulan, macam contohnya untuk ruang majlis perkahwinan, kita ada setiap bulan kita boleh earn sampai 6 angka. Tiba-tiba bila terjadinya COVID ni, kita memang kosong, sale kosong, zero angka. So kalau macam nak fikir kita punya down tu memang jatuh tergolek dok lah. Tapi we have to survive. Kita kena cuba untuk, macam saya fikir, bukan saya fikir saya dengan anak dan suami. Saya kena fikir pekerja-pekerja saya. Setiap diorang ada isi rumah yang diorang kena tanggung, diorang punya setiap bulan komitmen dia macam mana. Kalau saya dengan suami saya shutdown, macam mana dengan mereka? Sebab so daripada situ saya macam kita tak boleh macam kalau orang putih kata dwell on it. So we terus switch. So apa yang saya dengan suami saya buat, kita pergi ke bidang industri pemakanan. Macam mana saya dari situ saya macam tolong, dalam masa yang sama saya tolong juga macam ada seorang makcik ni, dia memang buat home business, buat koci je. Tapi dari situ saya tolong marketkan. Ada lagi seorang sepupu saya, dia kena buang kerja sebabkan COVID. So saya marketkan dia punya bread pudding. So benda-benda macam tu. So daripada situ mungkin pada saya bisnes tu adalah macam bisnes small business. Tapi macam pada diorang benda tu betul-betul help diorang. And masa yang sama saya pun survive untuk tolong pekerja-pekerja saya dengan memberi mereka income juga. Okay. Tapi bagi yang mengenali Zailin sendiri kan, Faharin, ini kita nak kongsikan kisahnya. Kalau kebiasaannya sebelumnya biasa orang kata berurusan dengan golongan-golongan VVIP, dengan golongan selebriti, kerja di dalam tempat yang sejuk dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat apa yang Zailin lakukan sekarang ini, mungkin sesuatu yang jauh berbeza. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita. Bagaimana kan kadang-kadang walaupun kita dah sampai di satu tahap yang tinggi, tapi apabila kita diberikan dugaan daripada Allah SWT, bagaimana kita nak tukar dan kita nak lihat apa orang kata peluang-peluang yang ada itu untuk kita jadikan sesuatu yang lebih bagus untuk dikongsikan dengan orang di sekeliling kita. Ada setengah orang macam Faharin kata, dia ego. Dia dah biasa macam $1 million deal. So dia tak nak buat benda. Macam pada saya, I need to survive. And also COVID ni pun mengajar saya Allah tu bagi kita banyak-banyak nikmat. Tapi dalam sekelip mata dia boleh shut down satu dunia macam tu je. Betul. So daripada situ apa yang saya belajar, kita kena sentiasa bersyukur, and then Allah ada bagi macam-macam peluang untuk cari rezeki. It doesn't have to be juta-juta. As long as kita boleh cari rezeki yang halal, kita boleh bagi family kita makan halal, insya-Allah rezeki itu akan sentiasa datang. Untuk kesinambungan hidup kita sekurang-kurangnya untuk bertahan. Kita kena berusaha. Jangan bila kita jatuh kita macam terus macam tak boleh. Dan Cik Fazli kata tadi, dah tersungkur, mana ada tempat lagi, tak kita nak merangkak, kita mesti bangun. Okey, Cik Fazli,
memetik kepada apa yang diceritakan oleh Zalin tu sendiri tadi. Okey, dua perkara. Satu, sifat ego manusia yang tidak mahu merendahkan dirinya, sedangkan itu sajalah caranya untuk kesinambungan hidup. Yang kedua, bagaimana juga untuk memandu kepada mereka yang selama ini tidak pernah melihat peluang-peluang kecil yang mereka ada, tapi sebenarnya ada di hadapan mata mereka yang mereka boleh gunakan sebenarnya. Ya, menarik sekali. Sebab kadang-kadang ada orang dia blank kan, dia blur and blank. Tidak tahu apa yang nak kena buat. Tapi menarik perbincangan tadi dan sebenarnya bila dengar discussion tadi, macam mana boleh bangkit daripada VIP kepada penjual makcik tepi jalan kan. Makcik koci kan. Dia ada kaitan. Saya nak share satu kajian Susan Kobasa. Dia buat kajian tentang resilient juga. Okey. Dia kata ada 3 C mengapa orang boleh jadi resilient. 3 C. Ya, Yang maksudnya pertama bertahan, resilient. Resilient bangkit semula. Daripada kadang-kadang complacent sangat biasa juga sih dia tak bangkit kan. Kadang-kadang bila resilient tu bila berlaku satu benda baru dia bangkit. So yang pertama C adalah challenges. Bila berlaku cabaran baru kita improve, baru kita perbaiki, baru kita explore, kita meneroka kan bila berlaku challenging. Yang itu C pertama ialah challenging, baru resilient. Yang kedua adalah komitmen. Apa maksud komitmen? Ialah kita fokus kepada apa komitmen kita. Macam tadi kan Zalin cerita pasal nak anak-anak, pekerja-pekerja, fokus pada komitmen. Kebanyakan orang dia tak bangkit sebab apa? Dia tak fikir dia peranan tanggungjawab hidup dia, apa yang dia comfort zone. Ya, comfort zone sangat kan. Jadi semangat juang tu tak ada sebab dia tak ada rasa komitmen tersebut dan tak rasa challenge pelbagai cabaran akan datang dalam hidup kita. So mental focus kena betul. Jangan ralik sangat dengan benda-benda yang escapism kan. Kita banyak escapism sekarang ni. Game lah, WhatsApp group lah kan, video lah kan, population failure top fail compilation dah macam pernah unboxing lah kan. Mau kebang kan. Layanlah benda tu kan. Benda tu layan berjam-jam. Otak tak fokus pada benda betul. Apa cabaran, challenges dan juga apakah komitmen yang patut kita jaga, yang patut kita plan, rancang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, betul kan? Ya. Dan C yang ketiga adalah you kena control. Dia panggil control zone. Apa maksud control zone? Fokus kepada apa kita boleh buat. Habis tu tak boleh lawan COVID, tak boleh nak lawan, tak boleh nak paksa orang kahwin juga, betul kan? Kau kena juga kahwin, kena buat kenduri juga, mana boleh. Benda tu bukan zon kita, betul kan? Paksa orang buat kenduri, mana boleh kan? Jadi yang boleh kita kontrol ialah macam-macam koci ni boleh. Menarik. Jadi kita buat apa yang kita boleh buat. Zalin jual koci, Farid nak jual apa? Nanti saya fikirkan. Keria. Hari kita fikir tentang teh kan? Betul. Okey, sebenarnya kalau kita cakap tentang apa yang dikongsikan oleh Zalin dan juga Cik Fazlin, memang ada banyak kebenarannya. Ada orang yang dia sedar, ada orang yang dia belum sedar dan mungkin lepas tengok hari ini mereka tahu bahawa insya-Allah ada banyak peluang yang terbuka di luar sana. Saya dah semangat ni. Okey, dan ini juga kita nak kongsikan tentang individu ini yang juga terkesan akibat pandemik COVID-19. Yang mana beliau bertugas sebagai seorang juruterbang. Dan kita tahu bahawa industri penerbangan ini memang terkesan teruk dan di sebalik itu daripada seorang juruterbang mereka mengambil keputusan untuk menjual burger. Kita saksikan. Teringat kisah pilot cafe saya. Perubahannya. Tahun 2020 menyaksikan banyak perubahan yang berlaku akibat daripada wabak COVID-19. Seluruh dunia turut terjejas, terutama bagi sektor penerbangan yang terpaksa memberhentikan pekerja dan kru penerbangan. Ini berikutan pintu sepadan negara ditutup bagi mengekang penularan wabak. Muhammad Naim Muhammad Nasir yang telah berkhidmat selama 6 tahun sebagai juruterbang antara individu yang telah ditamatkan perkhidmatan sekitar April lalu akibat pandemik ini. Reaksi pertama saya sedih, kecil hati jugalah. Tapi dengan keadaan yang dah boleh expect, saya memang dah bersiap sedia lah. Saya dah prepare mentally, saya dah prepare kalau kena buang kerja macam mana, apa saya punya next plan. And itulah bila diberitahu yang saya diberhentikan kerja tu, saya rela. Tidak mahu terus terbawa dengan perasaan sedih, dia perlu meneruskan kehidupan dan bangkit dengan mengambil keputusan untuk berniaga burger. Saya dapat ilham nak mula berniaga burger ni sebabkan saya tengah mengidam. Saya dengan isteri saya tengah mengidam nak makan burger yang kami makan dekat Oman.
Jadi dekat sini diorang tak ada. Saya pergi ke YouTube belajar cara nak masak dan saya cuba masak kat rumah lah. Alhamdulillah pada kali pertama mencuba tu menjadi. So dengan tak ada kerja lain dan tak ada qualification yang lain, saya bercadang untuk mulakan bisnes ni lah. Bukan mudah untuk keluar dari zon selesa. Namun bagi Naim, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Suamiku pilot burger. Terkenang-kenang. Okey, Cik Fazli dan juga Zailin, ini yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton. Bagaimana sebenarnya Zailin, kalau kita boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita ini bahawa tak salah untuk kita mencuba sesuatu yang baru dan kadang-kadang benda itu bukan di dalam bidang kita. Kita mungkin tak pernah jual kuih koci sebelum ni. Macam Naim tadi tu, dia mungkin tak pernah terfikir untuk jual burger kepada orang lain. Buat burger kat rumah mungkin pernah. Nak jual kepada orang mungkin tak pernah dijangka. Tapi sebenarnya bagaimana Zailin sendiri mendapat titik tolak permulaan untuk mencuba sesuatu yang baru dalam kehidupan Zailin? Macam saya cakapkan tadi, kalau saya fikir macam cakap bila jatuh jangan terus baring je. Kita fikir nak survive. Kita fikir macam nak menanggung keluarga, membantu bekerja. Kalau macam tu memang kita akan cari jalan dan usaha untuk macam kita cari rezeki yang halal. Tapi tak ada ke rasa macam segan? Orang betul. Kata, dah jatuh standard. So, Zailin biasa deal bilion-milion, ratus-ratus ribu. Kadang-kadang ini yang menjadi kekangan juga. Sebab ada orang, macam Fadil katakan tadi, ego. Dan kadang-kadang dirasa segan ataupun malu untuk mencuba sesuatu yang bukan di dalam bidang mereka. Dan takut juga. Macam orang betul cakap, does the ego bring food on your table? No. Tak. Oh, cantik-cantik. Itu cantik. Betul. Itu yang saya fikirkan. Bila kita biasa standard tu, adakah klien-klien kita tu akan macam bagi kita makan? Tidak. So basically, apa yang I buat, as long as I provide food on the table, 220 is about providing food on the table. As long, bersyukur kita tengok orang lain ada yang hidup dalam kereta sebabkan affected by COVID. Saya masih lagi berjaya untuk provide untuk family dan juga pekerja-pekerja saya pun masih berjaya menanggung keluarga mereka. Itu saya punya aim. Ego semua tolak tepi, standard tak apa. InsyaAllah bila rezeki you halal, keberkatan you macam lebih Allah bagi. InsyaAllah. Cik Fazli, saya nak bagi satu soalan ringkas tapi berseluruh pada Cik Fazli. Cik Fazli seorang perunding motivasi, selalu mengajar orang. Okey, kalau katalah terkesan sangat, apa perkara lain atau pekerjaan lain yang mungkin Cik Fazli akan jadi sekarang ni? YouTuber. Dia dah fikirlah. YouTuber. Okey, tapi Cik Fazli, kenapa saya tanyakan soalan itu ialah kerana saya ingin mengajak kepada para penonton yang selama ini di zon selesa. Kemudian ada selalu saya dengar orang kata, aku nak buat apa lagi? Itu je aku pandai. Itu je aku tahu. Tapi saya nak mereka berfikiran secara kritikal, secara kreatif. Sebenarnya banyak perkara lagi mereka boleh fikirkan tentang bakat mereka, diri mereka. Oh ya. Dia masa kita rasa KO, kita kena tengok KO. K adalah kekuatan, O adalah opportunity. Yang positif. Yang positif. Ya. Kekuatan tu mungkin ada 10 level kan. Mungkin kekuatan tu 2 je, tapi apa opportunity kan. Kita tak pandai nak buat TikTok sangat, balik kerja nak TikTok kan. Tak jangan jangan suruh nanti saya buat. Tapi kalau kita tahu kita boleh depan kamera sikit, jadi 2 je tahap dia, kita boleh opportunity-nya YouTube, betul kan? Okay. Yang kedua, bila nak buat KO, bila dah jumpa kekuatan opportunity, lepas kena bina 2 benda, iaitu kompetensi dan juga ilmu. Gabung KO, CI, koci lah. Padahal saya tengok sejak kebelakangan ni di laman seseorang Facebook Cik Fazli ni, dia banyak share. Yang bercakap kalau sebelum ni lebih kepada penulisan, tapi sekarang ni ada video-video yang dikongsikan. Ini mungkin permulaan lah dan persediaan. Tapi kita harus akur juga kan bahawa sebenarnya tahun 2020 yang baru saja berakhir semalam ni mengajar dan mendidik kita untuk menghargai apa yang kita ada, untuk mengajar kita untuk keluar daripada zon keselesaan, untuk mengajar kita bahawa hidup ini tidak semestinya indah. Orang putih kata life is not a bed of roses every day. Kan? Jadi Cik Fazli, kita nak kongsikan juga kepada penonton kita. Macam Farin katakan tadi, bagaimana kita kena berfikir secara kritikal. Tapi kadang-kadang ada orang menjadikan alasan faktor umur, diberhentikan kerja, gaji separuh, umur dah meningkat dan sebagainya, tak boleh nak buat itu dan tak boleh nak buat ini. Tetapi komitmen, tanggungan masih lagi besar dan juga tinggi. Bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa tak salah untuk mencuba sesuatu yang baru, tak salah untuk berubah 360 darjah kalau itulah untuk kebaikan diri kita dan insan di
sekeliling kita. Betul, dia ada pemikiran lama, dalam kejayaan ada pemikiran baru. Sebab tu kita diajar dulu ialah belajar sungguh, masuk universiti, dapat kerja dan itulah untuk 30 tahun akan datang kan. That's it. Sekarang tak. Sekarang boleh jadi orang tu bekerja 3-4 organisasi dalam masa 5 tahun ya. Kerana apa? Sebab dunia sudah berubah. Media sudah pun ada media sosial, kemudian transaksi berlaku dengan begitu mudah. Bisnes dulu 20 tahun lepas kena ada nombor telefon, ada alamat pejabat. Sekarang dah tak payah. Ada website dengan nombor handphone pun sudah cukup kan. Akaun TikTok. Akaun TikTok kan. Dia sudah berubah. Jadi kita kena fleksibel, kena fleksibel dalam istilah psikologi dipanggil neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk mencipta neural connection yang baru. Dan berapakah umur otak kita untuk neuroplasticity? Dikaji mendapati tiada had umur. Maknanya bila-bila boleh 60, 70. Neuroplasticity kemampuan boleh dibentuk selagi mana otak sihat lah. Okey. Dah umur berapa sekarang? Saya muda lagi. Rasa macam 20-an. Sambungannya? Jadi anda tak perlu minum susu mengandung untuk sel otak berhubung. Itu ibu hamil tu sel otak berhubung. Tak perlu ya. Yang penting makanan sihat dan banyak membaca ilmu dan banyak bersama dengan network yang betul. Dan dari situ kita dapat exposure yang betul. Jadi kalau ada grup WhatsApp yang merapu, yang mengarut buang masa tu, tak payahlah. Bagi orang kata orang negatif. Kadang-kadang ada juga negatif. Betul. Jadi kita dekatkan diri kita dengan network yang baru, dengan circle yang baru, positivity. Mula tukar channel, kita subscribe tu kan. Fake compilation tak payahlah kan. Kita meneroka potensi diri dan mencari skill-skill baru dalam diri sebenarnya untuk 2021 ni. Okey, untuk Zainal sendiri sebagai seorang usahawan wanita yang dah ada kisah jatuh bangunnya. Kalau kita lihat mungkin trend terkini, bila ramai yang dah tak ada pekerjaan dan sebagainya, mereka dah mula-mula dah berniaga. Okey, mungkin untuk 2021 ni Zainal boleh berkongsikan tips kepada mereka yang di luar sana untuk terus mencari survival diri mereka. So basically pada saya kalau nak berniaga, dipersilakan. Saya memang support siapa yang nak berniaga, daripada sekecil-kecil bisnes sampailah ke sebesar-besar bisnes. Macam saya cakapkan tadi, bila ada usaha, insya-Allah doa, rezeki itu halal, memang Allah akan permudahkan. Insya-Allah. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita ini juga Cik Fazli boleh berikan sedikit kata semangat kepada penonton-penonton kita. Dan saya kira sama-sama ingin memulakan muka surat pertama di tahun 2021 ini untuk meneruskan kelangsungan hidup sepanjang 365 hari lagi. That's amazing. Subhanallah. Allah ciptakan sesuatu berlaku kena pada kita. Tidak sia-sia. Kena ingat tu. Dan Allah sentiasa berikan yang terbaik kepada kita. Tinggal kita kena buat dua proses. Dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, maksudnya dalam time and space, ada tanda kebesaran Allah bagi siapa yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ni yang sentiasa duduk ke, baring ke, berdiri ke, mereka buat dua benda, iaitu berfikir dan beringat pada Allah. Jadi kalau kita fikir, semua yang sampai kat kita, kerugian bisnes kita, duit yang masuk, jumpa makcik koci, kan, semua tu tak akan berlaku melainkan Allah benarkan yang berlaku, dan ia adalah tanda kasih sayang Allah. Mesti Allah nak channelkan kita pada satu benda. Kita kena ingat macam tu. Bila kita bersangka baik pada Allah, positivity is there, dan ada banyak kajian psikologi menunjukkan bahawa orang yang positif akan jumpa jalan keluar lebih pantas daripada orang yang terperangkap dengan muram dan keluh kesah. Jadi kita kena lihat bahawa benda itu sampai pada aku, pada saya, pada kehidupan saya daripada Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, tak sampai. Betul. Kan? Jadi Allah izinkan, mesti ada sebab baik. So tugas kita ialah banyak berhubung dengan Tuhan, cari idea, dan positivity kajian mendapati kita akan jumpa jalan keluarnya. Jadi kita tekad 2021 kita nak makin dekat dengan Tuhan dan kita nak buat yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita balik kepada asas kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekali kita ucapkan terima kasih kepada Zailin dan juga Cik Fazli kerana bersama kita pada aura yang cukup positif, cukup menarik untuk saya mulakan tahun baru ini, Fiza. Insya-Allah, insya-Allah. Saya harap apa saja yang dikongsikan menerusi pengalaman Zailin dan juga perkongsian daripada Cik Fazli tentang 3P, 3C yang perlu kita ada, dan juga KO yang harus kita lihat dari sudut yang lebih positif sebenarnya, sama-sama dapat kita jadikan
memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk kita teruskan kehidupan Seperti kita. saya dah cakap dengan awak. Betul tu ke? Hidup ni bukan mudah kan, tak seindah yang kita jangkakan ataupun impikan. Tapi Cik Faz itu ya, Fiza bersangka baik positif. Betul? Untuk jodoh insya-Allah. Okey. InsyaAllah amin. Amin. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita dan kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Selamat tinggal 2020. Selamat datang 2021. Okey, saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia. Ingat, okey, yang penting sekarang kita belum lagi menang, jaga SOP. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan kan, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, harap semua jagalah. Kita jaga diri dan tolong takut dengan COVID-19. Alright. Assalamualaikum semua, saya Zin Hamid dari Rough Edge ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021 dan semoga kita dilindungi Allah daripada pandemik COVID-19 dan semoga 2021 lebih baik. Okey, selamat menyambut Tahun Baru 2021. Saya Dian Hashim. Di kesempatan ini dia nak mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Okey, semoga tahun baru New Year menjadi tahun yang lebih ceria, yang lebih bahagia dan semoga kejayaan menjadi bilik kita. Tahun baru, azam baru. So mulakan tahun ini dengan permulaan yang baru, okey? Have a nice day everyone. Happy New Year. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bersama kami lagi di tahun baru ini bersama dengan Wanita Hari Ini. Aura positif keceriaan tahun baru ini diteruskan lagi bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Hari ini bersama dengan saya pasti Atira. Di tahun baru ini ramai memasang azam untuk kelihatan lebih menarik, lebih cantik. Mungkin Atira boleh bantu. Terima kasih Farin. Apa khabar Farin? Baik, Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Sama-sama kita. Okey, Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat tahun baru atau ucapkan. Macam yang Farin cakap, sekarang ni orang cakap pembuka lembaran baru Farin. Sebenarnya lagi canggih kita ni ke depan, lagi maju tahun demi tahun. Orang cakap apa, lagi kita ni ke depan, sebenarnya lagi advance. Sebenarnya orang nak mencantikkan diri. Betul. Jadi Atta faham sangat benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya ingin Atta kongsikan kepada anda semua, tak salah kalau nak cantik, tapi kita kena bijak juga Farin. Kita kena tahu apa pun kaedah rawatan yang kita ambil tu, apa kesan sampingan dia. Kita makan produk, kita kena tahu apa bahan dalam produk tersebut, apa kebaikan produk tersebut. Sebab apa? Zaman sekarang ni Farin, sebab orang terlalu advance nak cantik, orang lebih fikirkan kesan pantas dan bukan kesan negatif dia. Betul, tapi bahaya. Betul. Jadi kita tak nak perkara itu terjadi. Jadi Atta nak sharekan kepada anda yang mana anda masih mencari produk-produk yang terbaik untuk anda amalkan buat kulit anda. Jadi Atta ingin kongsikan kepada anda boleh cuba dapatkan produk daripada Jamu Jelita. Sebab apa? Kebanyakan orang ni selalu ambil sambil lewa kesan buruk bahan-bahan. Kita tak nak perkara ini terjadi sebab orang lebih fikirkan kesan pantas yang diidamkan. Kita tahu Farin, contohnya bahan seperti hydroquinone ni Farin. Kita tahu hydroquinone bahan yang boleh merencatkan penghasilan melanin kulit, merosakkan kulit. Yang mana kita pakai, kulit akan menipis, kulit akan menggelupas, merbaikan kulit dan kadang-kadang tu permulaan pakai memang nampak cantik je kulit tu Farin. Hilang jeragak, kulit merah-merah, cantik, flawless dan sebagainya. Tapi hydroquinone ni jika kita stop pakai, kesan sampingan dia pada masa akan datang yang mana ada jeragak akan makin menebal. Kulit kita akan bermasalah yang mana jika pakai berterusan akan mendatangkan permasalahan kulit yang boleh jadikan kanser pun boleh Farin. Jadi itu yang saya nak kongsikan kepada anda. Sebab yang peliknya masih ramai pakai walaupun dah tahu. Jadi gara-gara nak sangat kesan pantas, anda buat kaedah-kaedah yang tidak sepatutnya. Atira nak cadangkan kepada anda, jangan cuba benda yang bukan-bukan, yang membahayakan diri, yang memudaratkan kesihatan kulit kita dan sebagainya. Atau nak cadangkan kepada anda, boleh terus cuba Puak Putih Mulus ni. Yang paling penting, Puak Putih Mulus ni merupakan produk yang mendapat pengkelasan makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Terbukti selamat penggunaannya dan dah berada di pasaran hampir 9 tahun. Boleh amalkan tanpa was-was. Jadi untuk anda yang ada masalah kulit, kita formulasikan dengan bahan yang seperti Tetra DVT. Dan kenapa Atta cakap anda yang ada masalah kulit kena amalkan? Sebab dalam ni ada bahan yang boleh bantu merawat kulit dari dalam dan mekalkan nutrisi seperti vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10 yang terdapat dalam ramuan astaxanthin. Jadi penggunaannya yang konsisten bantu atasi masalah jerawat, pudarkan jeragat anda dan bantu beri kesan
pengurusan, kelembapan dan pencerahan buat kulit. Jadi anda boleh amalkan secara konsisten supaya tak perlu lagi dah Farin nak pakai makeup tebal-tebal, nak pakaikan produk yang ada bahan terlarang, nak bagi kesan pantas supaya nampak cantik cepat, dah tak perlu dah lagi. Anda boleh amalkan dengan cara orang cakap biar lambat tapi selamat dengan menggunakan produk dari Jamu Jelita iaitu Pewarna Putih Mulus ni yang ada jamin ini merupakan produk yang anda boleh pakai tanpa was-was. Selamat penggunaannya dah 9 tahun di pasaran. Jadi anda boleh amalkan 2 kali sehari, lelaki perempuan boleh amalkan dan paling penting rasanya sangat sedap Farin. Rasa belik Karin. Harganya tadi? Harga dia RM38.90 saja. Okey, itu satu. Kalau saya nampak ada satu lagi ni, Lady White. Okey, Lady White adalah produk yang terpercaya sebagai seorang wanita. Menjadi wanita ni kita tahu mengikut peredaran masa orang cakap daripada jadi isteri dah jadi ibu. Dan perkara ini banyak melibatkan dalaman wanita, lebih lagi hormon dan yang paling ketara melibatkan aset. Dan bila hal ini terjadi sebenarnya bila bercakap pasal aset pastinya wanita cukup menitik beratkan sebab bila kita ni dah menjadi ibu banyak perkara yang mengakibatkan seperti aset kita akan jadi kendur dan sebagainya, tempat kita menyusu, aset dah tak seperti dulu. Jadi dalam Lady White ini ingin saya kongsikan kepada anda, kita memformulasikan Lady White ini 2-in-1 untuk kulit dan juga untuk aset sebab banyak wanita yang call kami di HQ dan tanya ada tak produk yang mampu milik yang ada dua kebaikan tersebut. Jadi dengan harga RM38.90 kita formulasikan Lady White ini dengan memformulasikan menggunakan bahan seperti Purana Milifika dan Purana Lobata yang mana kajian dari Universiti Thailand sendiri yang mengesahkan bahawa kedua bahan ini bantu lancarkan phytoestrogen, bantu lancarkan estrogen di sekitar bahagian payudara dan pinggul wanita. Yang paling penting orang cakap bahagian aset lah supaya lebih terletak, lebih cantik, supaya tidak lagi ada masalah cepat kendur dan sebagainya. Dan yang paling penting penggunaan Lady White ini juga bantu mencerahkan kulit anda, menggeburkan kulit anda. Jadi anda yang mana nak harga produk yang harga mampu milik, mempunyai kebaikan untuk kulit dan juga untuk aset anda, anda boleh dapatkan Lady White ni, amalkan 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan produk ini perempuan je, lelaki tak boleh amalkan. Saya tak boleh minum. Tak boleh Farid. Okey, seterusnya Harum Jelita bersama dengan kolagen dan glutathione ni cukup menarik. Betul. Harum Jelita produk terakhir buat hari ini, yang mana Harum Jelita ni merupakan produk pencuci wanita sebab kita tahu cuaca Malaysia ni sangat panas dan penting untuk wanita pilih fabrik bersesuaian, terutama sekali bila kita pakai di bahagian dalam yang di bahagian intim kita. Supaya tidak mudah kegatalan, tak ada masalah bau-bauan dan sebagainya. Jadi kita formulasikan Harum Jelita ni ada ekstrak pegaga, ada ekstrak kat step ini ada tulis, ada ekstrak kacik Fatimah, ada manja kani yang mana penggunaan Harum Jelita bukan sahaja untuk mengatasi masalah bau-bauan, bantu beri kesegaran dan bantu supaya kita tidak ada masalah kegatalan dan yang paling penting setengah pencuci wanita mengeringkan dan menyebabkan kita tidak selesa. Tetapi dalam Harum Jelita kita menggunakan ekstrak dari aloe vera supaya tidak kering dan penggunaan sebotol Harum Jelita ni Farid sebenarnya dia nampak kecil tapi cukup pekat. Kita boleh pakai, kita keluarkan sikit saja, sikit saja dan sebotol ni untuk penggunaan 2 bulan sebenarnya. Dia cukup pekat, anda boleh pakai sikit saja. Jadi ingin saya kongsikan kepada anda yang mana nak dapatkan produk dari Jamu Jelita sempena New Year ni, anda boleh terus layari shopee.com.my/jamujelita.my dan ketiga-tiga produk ni secara ringkasnya ingin saya kongsikan kepada anda yang mana ada masalah kulit, yang nak dapatkan produk yang bersesuaian untuk anda amalkan, tak kisah anda lelaki atau wanita, produk kami lelaki dan wanita boleh pakai. Pewarna Putih Mulus sesuai untuk merawat masalah kulit anda sebab kita formulasikan menggunakan 9 bahan premium yang terbaik untuk merawat masalah kulit. Dan yang paling penting, Lady White ini adalah produk untuk wanita saja ya Farid. Boleh pakai buat para isteri yang nakkan aset yang menawan, kulit yang lebih cantik. Anda boleh pakai Lady White berharga RM38.90 dan Harum Jelita pencuci wanita yang berharga RM18.90. Dan secara ringkasnya ketiga produk ni anda boleh dapatkan dengan hubungi nombor yang tertera di kaca TV atau WhatsApp Atira juga di 013-3535-753 sekarang. Masa yang terbaik untuk anda mulakan tahun baru anda dengan Jamu Jelita. Terima kasih sekali lagi kepada Nur Atira kerana bersama dengan kita. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah pun dijanjikan dari awal tadi, sempat kita berjual balas pantun Farin. Ada juga dalam kalangan rakan-rakan kita di Facebook yang sudi untuk sama-sama menjawab pantun telah pun kita jual tadi. Farin nak bacakan yang pertama. Ada yang menyambutnya. Terima kasih kepada Puan Maya Miftahul. Okey, segak bersamping Fahrin Ahmad. Alhamdulillah, terima kasih. Cantik berbaju kurung si Fiza Jelita. Bersama sematkan azam dan tekad untuk menghapuskan COVID-19 dari bumi tercinta. Terima kasih Puan Maya. Cantik pantun tu. Okey, kita ada satu lagi pantun. Ini daripada Ana Akila. Katanya, kekedai emas membeli suasa sebagai hadiah isteri tercinta. Kekalkan mentaliti positif sentiasa
2021 terukir ceria, insya-Allah. Saya sambung keceriaan itu dengan satu lagu ni. Apa dia? Selamat Hai Tahun Baru. Alah. Awak ni kan saya muskil tau, was-was tau. Kenapa tu? Awak dia nak tambah kota ke apa-apa ke? Tak. Isi saya tengah tengok. Okey, tapi alhamdulillah hari ini kita dah sampai ke penghujung Wanita Hari ini 1 Januari 2021. Alhamdulillah kami bersiaran pada hari ini dengan sesuatu yang cukup ceria, cukup positif dan kita harapkan apa yang kami bawakan pada hari ini memberikan inspirasi, semangat untuk anda membuka lembaran 2021 ini. InsyaAllah. Diharapkan kenangan sepanjang tahun 2020 ini menjadikan kita lebih matang, mendidik kita untuk menjadi lebih menghargai setiap apa yang berada di sekeliling kita dan yang paling penting sekali untuk kita terus bangun, marah dan mencuba sesuatu yang baharu. Kami doakan selamat maju jaya kepada anda semua untuk membuka lembaran baru hari ini. Semoga apa yang kami kongsikan dari awal hingga akhir hujung siaran ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda semua. Selamat tahun baru dan teruskan panjatkan doa terbaik dari kita semua. Dan esok kami akan kembali di WHI Extra dengan gaya pelitup muka. Norma baru, pelitup muka pun kenalah cantik, berbeza sikit kan. Okey, bersama dengan kami pada hari esok. Assalamualaikum. Bye. Aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan